Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan kembali untuk topik sains tingkatan 1, iaitu kita akan mulakan dengan bab 2, iaitu sel sebagai unit asas kehidupan. Untuk topik ini kita akan tengok untuk 2.1 dahulu, iaitu sel, struktur, fungsi dan organisasi. Untuk yang ini kita akan melibatkan bahagian 1 dahulu. Okey, setiap kehidupan yang ada dekat dalam dunia ni adalah diperbuat daripada cells. Ataupun senang untuk kita katakan, setiap kehidupan ni, basic unit ataupun unit asas kita adalah sel. Okey, untuk saya terangkan lebih jelas dekat sini adalah contoh. Apa itu sel? Contoh dekat sini kita tengok sebuah rumah seperti di dalam gambar. Okey, jadi sebuah rumah dibina oleh batu bata. Setiap batu bata ialah unit asas bagi pembinaan rumah itu. Contoh, awak akan nampak sebuah rumah yang sangat gah. Okey, luaran dia. Okey, tapi sebelum membuat sebuah rumah, apa yang awak perlukan adalah awak memerlukan batu bata. Jadi batu bata ini adalah apa yang kita katakan sebagai unit asas. Okey, kita memerlukan batu bata untuk kita melengkapkan sebuah rumah. Okey, jadi itu adalah maksud sel. Okey, adalah maksud sama seperti konsep sel. Okey, begitu juga dengan benda hidup, di mana untuk benda hidup terdiri daripada unit asas yang dikenali sebagai sel. Saya akan terangkan lebih lanjut berkenaan dengan cells untuk di next slides. Okey, sebelum kita melihat lebih jauh berkenaan dengan cells, kita akan lihat bagaimana sel ditemukan. Okey, jadi kita akan tengok penemuan cells. Pada tahun 1665, ahli sains Inggeris iaitu Robert Hooke menggunakan mikroskop ringkas yang dicipta oleh beliau untuk memerhatikan sekeping gabus. Okey, untuk pengetahuan awak, okey, sel ni adalah satu basic unit ataupun unit asas. Kita takkan boleh nampak sel ni dengan menggunakan mata kasar kita. Okey, kita kena tengok dengan menggunakan mikroskop. Okey, jadi dekat sini awak boleh nampak daripada mana sebenarnya seseorang saintis itu tercetus untuk mewujudkan sesebuah mikroskop. Ianya bermula daripada Robert Hooke. Okey, di mana dia mencipta sebuah mikroskop ringkas untuk beliau memerhatikan sekeping gabus. Okey, jadi gabus tersebut apabila beliau melihat melalui mikroskop, dia akan mendapati terdapat banyak kotak kecil dalam gabus tersebut. Oleh demikian, beliau menamakan kotak kecil tersebut sebagai sel. Okey, jadi ini adalah apa yang beliau tonton atau beliau lihat di dalam mikroskop ringkas yang telah beliau cipta. Okey, jadi ini adalah contoh mikroskop ringkas yang telah beliau cipta. Namun, pada tahun 1964, Anthony van Leeuwenhoek mencipta sebuah mikroskop yang berkuasa tinggi. Jadi, ini adalah sebentar tadi Robert Hooke mencipta satu mikroskop ringkas hanya untuk melihat gabus. Tetapi, Anthony dia mencipta mikroskop yang lebih berkuasa tinggi. Okey, di mana beliau boleh melihat mikroskop yang bergerak dalam setitis air hujan dengan mikroskopnya. Okey, jadi apa yang kita nampak dalam setitis air hujan tu, dia boleh nampak banyak sangat mikroorganisma. Okey, jadi mikroorganisma ni adalah benda hidup. Okey, tapi bila kita nampak mikro ni maksudnya benda hidup yang kecil dan kita tak boleh lihat dengan menggunakan mata kasar kita. Okey, kita kembali kepada konsep sel. Okey, sel menjalankan semua fungsi hidup. Okey, apabila awak nampak fungsi hidup, maksudnya adalah seperti bergerak, makan, membiak, okey, berkumuh, berespirasi, bergerak balas terhadap rangsangan dan juga bertumbuh. Jadi ini adalah beberapa ciri untuk fungsi hidup. Jadi setiap organisma dekat dalam dunia ni, okey, tak kiralah organisma ataupun mikroorganisma, kita akan menjalankan fungsi hidup supaya kita boleh hidup. Okey, setiap organisma. Okey, contoh dekat sini, contoh macam yang paling senang makan. Okey, setiap benda hidup dia kena makan. Okey, contoh manusia, kita kena makan untuk mendapatkan tenaga. Haiwan pun kena makan untuk dapatkan tenaga. Tumbuhan pun sama. Dia kena makan. Okey, dia membuat makanan sendiri.
melalui fotosintesis. Okey, berrespirasi. Macam manusia paling senang. Kita mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Okey, jadi ini adalah contoh-contoh fungsi hidup. Okey, gambar yang awak tengok dekat sini yang pertama yang ada warna ungu ni, okey, ini adalah merupakan sel haiwan. Okey, ini adalah sel haiwan dan ini merupakan sel tumbuhan. Okey, sel haiwan yang awak boleh tengok contoh dekat sini adalah apabila kita ambil sedikit contoh ataupun sel pipi kita. Okey, yang ini nanti kita akan buat eksperimen, okey, untuk sel haiwan dan juga sel tumbuhan supaya awak sendiri boleh nampak macam mana cara untuk kita membuat kita punya sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Okey, macam yang kata tadi, sel ni adalah benda yang asas dan kita tak akan boleh nampak dengan mata kasar. Oleh itu kita memerlukan bantuan mikroskop di dalam lab ataupun makmal. Okey, sel-sel di dalam badan menjalani pembahagian sel untuk membentuk sel-sel baharu dan juga mengganti sel-sel yang rosak. Okey, dekat dalam badan kita, kita ada berjuta-juta sel, tak terkira. Kita pun sendiri pun kita tak tahu berapa banyak sel yang kita ada. Okey, tetapi sel yang kita ada ni, sekiranya satu sel mati akan ada sel yang akan menggantikannya semula. Okey, supaya kita boleh meneruskan kehidupan kita. Okey, contohnya sekiranya sel tu dah mati dan tiada benda yang mengganti, tiada sel baru yang mengganti, kita pun takkan boleh hidup. Okey, jadi sel-sel kita ni haruslah menjalani pembahagian sel. Satu sel tunggal akan menjadi dua sel, daripada satu sel menjadi dua sel. Pembahagian sel yang berterusan menghasilkan 4 sel. Okey, tadi kita ada satu sel. Kemudian dia akan dibahagikan kepada 2 sel. Kemudian 2 sel ni dia akan menjadi 4 sel. Jadi pembahagian ni adalah berterusan. Dia tak akan pernah terhenti. Okey, sehingga berjuta-juta sel terhasil di dalam badan kita. Okay, kita akan belajar lebih lanjut dalam topik seterusnya untuk yang ni. Contoh kalau awak nampak macam mana daripada satu sel dia menjadi 2 sel. Okey, ini adalah di mana proses pembahagian sel berlaku. Kalau awak nampak dekat dalam gambar rajah ni. Bermula daripada satu sel, sel yang pertama. Okey, sel ini akan terbahagi seperti ini. Di mana nukleus juga akan dipecahkan kepada 2. Dibahagikan kepada 2. Okey, nampak? Dan akhirnya dia akan dibahagikan kepada sel yang pertama dan sel yang kedua. Jadi sel ni dia akan berterusan. Okey, sentiasa akan terjadi. Okey, ini adalah contoh gambar. Okey, short gambar untuk ni, short video. Okey, awak nampak daripada satu sel dia akan dibahagi kepada 2 cells. Okey, dan 2 cells ni dia akan daripada 4, 8 dan seterusnya. Okey, jadi untuk sel haiwan dan sel tumbuhan, ini adalah seperti yang saya katakan tadi, ini adalah eksperimen yang akan awak buat setelah kita naik sekolah nanti. Okey, di mana kita akan ada sel tumbuhan di mana kita ambil daripada sel bahan, sel bawang, dan juga sel haiwan di mana kita akan ambil daripada sel pipi kita sendiri. Okey, jadi tolonglah bersedia untuk volunteer untuk ambil sel pipi awak. Okey, dan lagi satu, setiap benda hidup ni dia akan ada sel. Okey, jadi tak semestinya kita nak ambil sel bawang sahaja. Kita boleh ambil sel daripada sel tumbuhan ataupun sel daun. Boleh juga, tak ada masalah. Okey. Okey, jadi kita akan memahami dahulu berkenaan dengan setiap komponen yang ada di dalam sel haiwan. Okey, kita akan tengok satu persatu. Okey, sebab setiap sel dekat dalam badan kita ada fungsinya yang tersendiri. Okey, jadi sebelum tu kita akan faham benda yang paling basic, benda yang paling asas, apa yang ada dalam sel haiwan, dalam sel badan kita. Yang pertama, yang paling penting sekali, okey, iaitu nukleus. Nukleus ni adalah seperti control center ataupun pusat aktiviti. Pusat kawalan aktiviti sesebuah sel. Mengawal keseluruhan aktiviti dalam sel. Kemudian,
mengandungi kromosom yang terdiri daripada DNA ataupun asid deoksiribonukleik. Okey, yang membawa maklumat genetik. Okey. Contoh dekat sini, berambut perang. Okey, jadi dekat dalam sekejap ya. Dekat dalam kita punya nukleus, okey, kita ada banyak apa yang kita namakan sebagai kromosom. Okey, jadi kromosom ni adalah benda yang akan menentukan kita punya warna kulit, warna rambut, hidung mancung, banyak lagi lah. Okey, karakter ataupun ciri-ciri yang akan awak ada pada diri awak. Itu ditentukan oleh kromosom. Jadi apa yang ada dekat parents awak ataupun ibu bapa awak akan dipas ataupun dipas lah sekarang. Dipas kepada awak. Dipindahkan kepada awak. Okey, 50% daripada ibu, 50% daripada ayah. Okey. Kemudian cytoplasma. Okey, cytoplasma adalah ruang dekat sini. Ruang yang berwarna biru cair ni. Okey, bertindak balas sebagai medium tindak balas kimia berlaku. Jadi sekiranya ada apa-apa tindak balas kimia, dia akan berlaku di cytoplasma. Kemudian mitokondria menghasilkan tenaga untuk tindak balas. Okey, kalau awak nampak benda yang purple kecil ni kan, kita panggil dia sebagai mitokondria. Okey. Sebelum itu, untuk mitokondria ni kan, okey, setiap sel kita ada aktiviti, kita perlu menjalankan kita punya proses hidup. Okey, jadi setiap proses hidup tu kita memerlukan tenaga. Jadi mitokondria ni adalah komponen yang berfungsi dan penting untuk kita menghasilkan tenaga. Okey. Kemudian membran sel mengawal pergerakan bahan ke dalam dan luar sel. Okey, membran sel adalah warna hijau ni. Ini kita panggil sebagai membran sel. Sekiranya ada benda yang nak masuk ataupun ada benda yang nak keluar, ianya akan dikawal oleh membran sel. Okey, benda yang besar ataupun benda yang kecil yang boleh masuk, yang tak boleh masuk, dia akan dikawal oleh membran sel. Kemudian kita akan tengok sel tumbuhan. Okey, untuk sel tumbuhan ada beberapa ciri yang memang dah ada beberapa komponen yang memang sedia ada di dalam sel haiwan. Contohnya nukleus. Okey, jadi nukleus ni pun sama juga di dalam sel tumbuhan yang warna hijau pekat ni. Nanti saya akan tunjukkan kepada awak macam mana awak nak lukis sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Okey, kemudian membran sel pun sama juga. Okey, jadi yang ini pun dekat yang bahagian dalam ni bahagian dalam ni adalah membran sel, mengawal pergerakan bahan daripada ke dalam dan ke luar. Kemudian mitokondria sama juga, yang warna purple tu dia mengawal menghasilkan tenaga. Cytoplasma yang liquid base ni, yang ini di mana tindak balas kimia berlaku. Yang berbezanya dalam sel tumbuhan adalah kloroplas. Okey, di mana kloroplas nampak tak warna hijau ni? Kloroplas ni warnanya adalah warna hijau. Saya akan bagi tahu sebab awak akan jumpa benda ni banyak. Okey, untuk topik ni. Menyerap tenaga cahaya untuk proses fotosintesis. Okey, setiap kali awak dengar fotosintesis, awak kena ingat ianya adalah proses di mana tumbuhan menyerap tenaga matahari. Okey, kemudian ianya juga memerlukan karbon dioksida supaya dia boleh menghasilkan oksigen dan juga glukosa. Okey, glukosa ni adalah makanan bagi tumbuhan. Okey. Dinding sel. Dinding sel ni adalah bahagian luar. Okey, awak kena tahu beza antara dinding sel dengan membran sel. Membran sel tadi bahagian dalam dan dinding sel adalah bahagian luar ni. Memberikan yang pertama sokongan, perlindungan dan bentuk yang tetap kepada sel. Okey, untuk sel tumbuhan dia adalah berbeza daripada sel haiwan. Okey, kalau sel haiwan ni dia boleh berubah bentuk. Okey, bentuk dia fleksibel ataupun kita boleh kata irregular, tak tetap. Tetapi kalau sel tumbuhan, bentuk dia adalah tetap. Kalau bentuk dia macam square macam ni kan, kotak dia kan. Okey, segi empat tepat, ini adalah bentuk dia. Okey.
Kemudian vacuole memberikan sokongan sepenuhnya kepada sap sel. Okey, mengandungi air, bahan organik dan juga bahan buangan. Vacuole adalah yang ini. Okey, yang paling besar sekali. Okey, jadi sebelum saya pergi kepada yang ini, yang penting yang awak kena tahu adalah awak kena tahu yang macam mana untuk lukis. Okey. Kemudian kita akan pergi kepada perbandingan sel, di mana untuk yang ni, untuk sel haiwan dan sel tumbuhan, kita ada benda yang sama, di mana sel haiwan dan sel tumbuhan mempunyai nukleus, membran sel, cytoplasma dan mitokondria. Manakala untuk sel haiwan, okey, kita akan tengok dekat sini. Sel haiwan tiada dinding sel. Okey, di mana kita nampak bentuk dia tak tetap tadi. Ada dinding sel, okey, untuk perlindungan, untuk supaya bentuk dia tak berubah. Okey. Kemudian untuk sel haiwan, ingat sel haiwan tidak memerlukan untuk mereka menjalankan fotosintesis. Jadi dia tidak mempunyai kloroplas. Untuk tumbuhan mempunyai kloroplas supaya dia boleh menjalankan fotosintesis. Untuk sel haiwan tiada vacuole, manakala untuk tumbuhan ada vacuole. Okey, bentuk tetap untuk haiwan, bentuk tidak tetap. Dan ini bentuk tetap sebab dia mempunyai dinding sel. Jadi perbandingan ni haruslah awak ingat. Kemudian kita akan tengok untuk organisma unisel dan juga multisel. Okey, yang pertama kita akan tengok organisma unisel. Bila kita nampak organisma unisel, sebelum tu ya, organisma ni terbagi kepada dua jenis. Yang pertama unisel dan juga yang kedua adalah multisel. Ini adalah dua perbezaan dia. Kita akan tengok dulu berkenaan dengan perbezaan kedua-dua jenis sel dahulu. Untuk unisel, bila kita dengar unisel, uni bermaksud satu, one. Okey. Organisma yang terdiri daripada satu sel sahaja. Jadi, organisma yang contoh, dekat sini kita ada amoeba dengan paramecium. Okey. Amoeba ni, yang nampak bentuk yang tidak tetap ni, ini adalah kita panggil sebagai amoeba. Dia boleh bergerak dan juga dia boleh melakukan proses kehidupan. Walaupun dia hanya terdiri daripada satu sel. Okey, dia boleh bergerak, dia boleh makan, dia boleh bernafas, berrespirasi. Okey, kemudian untuk paramecium pun sama juga. Okey, dia boleh menjalankan proses kehidupan walaupun dia hanya ada satu sel. Okey. Kemudian ini euglena, mempunyai ciri-ciri tumbuhan dan haiwan. Okey, sebab apa? Sebab dia ada kloroplas. Dia boleh bergerak. Okey, kenapa kita cakap macam tu? Pertama, dia boleh membuat makanan. Okey, dia ada kloroplas. Macam tumbuhan kan? Fotosintesis. Dan juga dia boleh bergerak seperti haiwan. Okay, maksudnya dia boleh bergerak daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Ini adalah ciri haiwan. Chlamydomonas. Yang ini adalah organisma unisel dalam tumbuhan. Awak nampak dia warna hijau. Kemungkinan besar dia mempunyai kloroplas juga. Bila awak tahu dia tumbuhan, dia mesti adalah mempunyai kloroplas. Kemudian kita akan tengok multisel pula. Kalau multisel, bila awak nampak multi, maksudnya banyak. Okey, many. Okey. Lebih daripada satu sel sahaja. Tadi kalau macam kita nampak yang satu sel tadi, uni. Sekarang multisel, kita ada banyak sel. Lebih daripada satu sel. Contoh organisma yang punya satu sel macam manusia. Jadi, manusia ni, kita ni haiwan yang kompleks. Okey, kita tak hanya terdiri daripada satu sel, tetapi kita mempunyai sangat banyak sel. Kita, macam saya cakap tadi, kita pun sendiri tak tahu macam mana nak kira. Kita ada red blood cell, sel darah merah, sel darah putih. Okey, sel otot, apa lagi? Sel otak, banyak sangat. Okey, jadi kita bukanlah organisma yang terdiri daripada satu sel, tetapi kita multisel. Okey, haiwan, macam ni haiwan, macam kucing ni kan. Dia pun sama macam kita juga. Organisma yang kompleks juga dan tidak terdiri daripada satu sel saja, tetapi dia mempunyai banyak sel. Kemudian Spirogyra, ini pun banyak sel juga. Okey, Hydra pun sama, banyak sel juga. Organisma multicells.
Okey, jadi untuk topik 2.1 kita akan stop sampai sini dahulu untuk bahagian 1. Dan kemudian untuk next class kita akan terus bersama dengan 2.1 juga untuk bahagian 2. Okey, jadi untuk sekarang sila praktis bagaimana anda nak melukis sel tumbuhan dan sel haiwan, dan kemudian sila tahu struktur setiap komponen yang ada. Okey, so setiap komponen yang ada adalah penting, dan bagaimana untuk awak membezakan antara sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Okey, jadi untuk bahagian 1, 2.1 kita akan tamatkan sampai sini saja. Kita akan teruskan untuk bahagian seterusnya kemudian. Okey, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.